الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن المؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pertama sekali terima kasih kepada pengurusi masjid, kepada AJK Masjid, imam-imam dan Masjid Surau Nurul Islah yang telah meluangkan masa untuk duduk dengar beberapa detik mengenai tentang muadzin, mengenai tentang azan. Yang mana azan ini dah lama kita dengar, kan? Dah lama kita, daripada kita kecil sebelum kita lahir lagi dah ada azan. Tapi kita tahu tak apa sejarah azan? Apa sejarah azan? Macam mana adanya azan? Apa kelebihan orang jadi muadzin sehingga kan Nabi SAW pernah mendoakan untuk para muadzin dan para imam. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, kau berilah petunjuk kepada imam-imam. Ini doa Rasulullah SAW. Waghfir lil muadzinin, dan ya Allah kau ampunkanlah dosa-dosa muadzin. Kenapa? Kerana muadzin ini adalah tanggungjawab. Kata Rasulullah SAW, al-imam dhaminun, imam ini penanggung. Imam ini menanggung. Jadi kalau imam ini dia menanggung, imam inilah yang menanggung dosa-dosa makmum, yang menanggung solat makmum. Kalau solat imam tak sah, makmum tak sah. Al-muadzinun mu'tamanun, azan orang-orang muadzin Bilal, dia adalah amanah tersebut. Azan ini amanah. Jadi sebab muadzin ini ada satu pegangan yang besar, amanah, satu amanah, maka janji Rasulullah kepada muadzin pun sangat besar. Jadi alhamdulillah, syukur kita dapat sama-sama salat jemaah maghrib. Bukan maghrib sahaja, bukan salat maghrib sahaja, sedangkan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan orang yang solat berjemaah di masjid atau di surau atau di tempat yang dikumandangkan azan. Allah akan gandakan 27 kali ganda berbanding orang solat di rumah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita masa, luangkan masa kita untuk kita duduk dalam majlis belajar ilmu agama. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW beritahu, orang siapa yang belajar satu bab sahaja dari ilmu agama, kita ini kira satu bab dari bab azan. Kita 3 bab. Bab sejarah azan, kalau sempat sejarah azan, fadilah azan,
cara azan yang betul kalau sempat lah. Okey. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia belajar satu bab dari ilmu agama, dia dapat amal ke tak dapat amal ke? Allah Subhanahu Wa Taala samakan dia seperti orang beribadah 1000 tahun. Dia dapat amal ke apa yang diajarkan, dia tak dapat amal ke apa yang diajarkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan 1000 tahun ibadah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi dia kefahaman agama. Kita ni kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita untuk memberi kefahaman agama. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk diberi kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan beri kita masa untuk kita dapat dengar ilmu agama. Ini berarti Allah SWT sayang kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia macam mana? Kita kena harus ada pengorbanan. Pengorbanan macam tuan-tuan sekarang, perempuan sekarang, maghrib waktu ngantuk-ngantuk baru balik kerja. Kadang-kadang ada yang belum makan tapi sempat duduk dalam majlis. Alhamdulillah. Ada pengorbanan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran. Okey, yang pertama sekali kita dalam agama ini, dalam agama Islam, mula-mula sekali syariat yang diturunkan iaitu solat. Betul tak? Solat. Sebelum adanya azan, solat dulu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat solat atas muka bumi, waktu itu tak ada azan lagi. Ada azan lagi. Sekarang kita nak tahu macam mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk azan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin Zaid ini siapa? Sayyidina Abdullah bin Zaid ini adalah orang yang mimpi mengenai azan. Sebelum adanya azan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bawa loceng keliling kampung, memberitahu manusia sudah masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat ni, keliling kampung, ketuk loceng menandakan sudah masuk waktu solat. Suatu ketika Rasulullah SAW panggil para sahabat mesyuarah. Wahai para sahabat, kita nak buat panggilan mengenai azan ni, mengenai untuk datangnya solat. Panggilan apa yang sesuai untuk orang-orang tahu, orang-orang Islam tahu bahawa waktu solat sudah masuk. Ketika itulah ada para sahabat yang usul, ya Rasulullah, kita pergi tempat yang tinggi, kemudian kita letak api kat situ. Kita nyalakan api di tempat yang tinggi. Mereka kata kalau orang Islam tengok tempat yang tinggi ada api, dah pasal solat. Ada lagi yang usul, ya Rasulullah, kita bunyikan terompet. Kemudian ada yang usul, ya Rasulullah, kita apa lagi? Kita nyalakan api dengan terompet. Kemudian kita bunyikan loceng macam biasa yang kita buat tu. Kemudian ada yang usul Rasulullah, kita buat panggilan Rasulullah, kita buat panggilan. Kemudian usulan terakhir ni diterima oleh Rasulullah. Tapi waktu tu panggilan apa yang nak dibuat tak tahu lagi waktu tu. Rasulullah terima panggilan, bagus panggilan. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zaid menceritakan dulu sebelum adanya azan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk keliling kampung, bawa loceng, memanggil orang bersolat. Suatu ketika aku tidur, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, ketika aku tidur, aku ni seolah-olah bermimpi, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid. Tapi nak kata mimpi, tak mimpi juga. Waktu mimpi tu macam benda yang betul, seolah-olah terjadi benda yang betul di depan aku. Kalau aku kata mimpi pun boleh, kalau aku kata tak mimpi pun boleh, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid begitu, aku nampak satu orang laki-laki memakai dua pakaian berwarna hijau mengelilingi diriku. Keliling Abdullah bin Zaid, bawa loceng. Keliling, bayangan keliling tu seperti kita orang nak jual-jual sekeliling kita. Kita duduk kedai, orang datang sekeliling kita bawa loceng, bawa makanan jualan, lebih kurang macam tu.
Kemudian Abdullah bin Zaid memanggil fulan itu, ya Abdullah. Kalau zaman dulu kalau orang tak kenal nama dia panggil ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya Abdullah, atabi'un naqus? Adakah kamu menjual loceng itu? Kemudian pemuda itu bagi tahu, wa ma tasna'u bihi? Kamu nak buat apa dengan loceng ni? Kemudian Abdullah bin Zaid bagi tahu, nad'u bihi ila salat. Aku nak beli loceng kamu tu, aku nak panggil orang untuk datang salat. Kemudian pemuda itu bagi tahu, ya Abdullah, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik? Kamu nak tak aku bagi tahu kepada kamu satu perkara yang lebih baik daripada loceng ni? Kemudian Abdullah bin Zaid beritahu, bala, ya aku nak tahu. Kemudian pemuda tersebut menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda tersebut menaungkan azan sampai habis. Begitu juga iqamah. Iqamah pun pemuda tu laungkan juga. Kemudian bangun dari tidur, Abdullah bin Zaid terus datang kepada Nabi. Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW. Fa akhbartuhu bima ra'aitu. Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Nabi apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid ketika tidur. Kemudian Nabi SAW beritahu, setelah Abdullah bin Zaid cerita, Rasulullah, aku nampak satu orang pemuda. Aku tanya masalah loceng. Dia kata, adakah kamu mau mengetahui perkara lebih baik dari loceng? Kemudian dia melaungkan azan. Semua Abdullah bin Zaid cerita kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah beritahu, ya Abdullah, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Apa yang kamu mimpi tersebut insyaallah benar dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah SAW beritahu, faqum ma'a Bilal ya Abdullah. Kamu berdiri, kamu pergi cari Bilal. Waktu tu Sayyidina Bilal tak jadi muadzin lagi. Sayyidina Bilal tak jadi muadzin lagi. Faqum ma'a Bilal. Kamu berdiri, kamu pergi cari Bilal. Pergi cari Bilal. Fa'alti 'alaihi ma ra'aitu. Fa'alti 'alaihi ra'aita fa'alti 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin. Kamu pergi cari Bilal, kamu ceritakan kepada Bilal mimpi kamu tu, kemudian kamu lafazkan kepada Bilal azan perkataan-perkataan yang kamu mimpi tersebut, kemudian suruh Sayyidina Bilal azan seperti mana yang kamu mimpi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW beritahu apa? Fa innahu anda sautan minka. Kerana sesungguhnya aku suruh Bilal azan kerana suara Bilal ni lantang dan merdu. Lantang dan merdu. Kita pernah tak dengar dalam filem-filem ada orang kata cerita Sayyidina Bilal, kemudian Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar? Azan guru, seorang kata tu azan Sayyidina Bilal. Kata guru saya tidak beberapa menyetujui. Kerana apa? Kerana Rasulullah sendiri menyifatkan suara Sayyidina Bilal sautan mink, suara yang merdu dan lantang. Macam mana kalau kita dengar azan lurus tu dikatakan merdu? Betul tak? Betul tak? Jadi hati-hati. Kalau menurut guru saya mengatakan itu tidak benar. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah beritahu, pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan Nabi fa innahu anda sautan minka, kerana sesungguhnya suara Bilal ni suara yang lantang dan merdu. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi beritahu kesunahan bagi seseorang untuk melaungkan azan adalah menggunakan suara yang kuat dan suara yang merdu. Kesunahan. Sunnah orang nak jadi muazzin harus menggunakan suara yang lantang dan suara yang merdu. Ustaz, suara tak sedap tak nak jadi muazzin kan macam tu. Okey. Suara kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Mengenai suara kita boleh belajar. Dulu waktu saya kecil-kecil tak reti teranum, tapi oleh ayah saya diajar. Ayah saya diajar masuk kereta tak ada dengar lagu Linkin Park ke lagu apa ke, tak ada. Masuk kereta je taranum, masuk kereta je CD taranum, waktu tu kaset taranum. Jadi waktu tu kita latih sendiri sampai sekarang. Kalau nak suruh saya, kalau kawan-kawan ajak saya karaoke, kalau saya karaoke orang tolak. Sebab saya tak karaoke. Saya tak hafal lagu, nasyid pun saya tak hafal. Kalau qasidah tu alhamdulillah saya hafal. Jadi untuk orang yang jadi muazzin disunahkan suara yang merdu dan suara yang lantang, suara yang kuat. Lepas ni kita nak belajar macam mana cara azan, macam mana nak menggunakan suara yang kuat. Kemudian saya sambung cerita tadi,
Faqumtu ma'a Bilal. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid diri cari Bilal, kemudian dah jumpa dengan Bilal. Kemudian Abdullah bin Zaid bagi tahu Bilal, wahai Bilal, aku tadi mimpi. Aku ceritakan Rasulullah bagi tahu suruh jumpa kamu, kemudian talqinkan kepada kamu azan dan kemudian suruh kamu azan. Setelah dah diajarkan kepada Sayyidina Bilal bunyi azan, kemudian Sayyidina Bilal pun azan. Setelah selesai Sayyidina Bilal azan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu itu kat rumah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kat rumah. Kemudian Sayyidina Umar terjaga dari tidur. Dengar aja azan Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar terjaga dari tidur. Wa huwa fi baiti, waktu itu Sayyidina Umar kat rumah. Fa kharaja yajurru ridaahu. Sayyidina Umar terus keluar dari rumah, datang kepada Sayyidina Bilal dengan terburu-buru sehingga kan ridak Sayyidina Umar waktu itu terjatuh, terserik kat lantai. Nak kata terlalu buru-buru Sayyidina Umar nak pergi kepada Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Umar pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ni diutuskan dengan kebenaran. Laqad ra'aitu mithla ma uriya ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, apa yang aku dengar tadi waktu aku tidur tu, aku dah mimpi benda tu. Aku bermimpi, kemudian aku dengar azan tu. Kemudian Rasulullah SAW beritahu, falillahil hamd. Maka sesungguhnya sudah ada puji bagi Allah. Ada setengah riwayat bagi tahu Rasulullah SAW menjawab, sabaqa Abdullah. Kamu mimpi juga. Oh, saya mimpi juga ya Rasulullah. Oh, tapi Abdullah telah mendahului kamu. Abdullah ada mimpi. Sayyidina Umar juga mimpi. Kemudian Rasulullah SAW bagi tahu, tapi Abdullah dah mendahului kamu. Siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ini orang yang firasatnya sangat kuat. Firasat Sayyidina Umar sangat kuat. Banyak usulan-usulan, banyak perintah-perintah Allah yang turun ke bumi ini atas usulan-usulan Sayyidina Umar. Jadi sebab tu dalam cerita ni Sayyidina Umar juga mimpi benda yang sama. Tapi Rasulullah beritahu, wahai Sayyidina Umar, Abdullah dah mendahului kamu. Sayyidina Umar ni orang yang sangat tegas. Suatu kisah, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi bertengkar, bergaduh. Kemudian orang Yahudi ini waktu tu jumpa dengan Rasulullah, mengadu kat Rasulullah. Tapi orang munafik ni tak berjumpa dengan Rasulullah. Orang munafik di ketika itu dia berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Rasulullah SAW beritahu sesungguhnya orang Yahudi benar. Tapi waktu itu orang munafik tak terima, tak reda. Kemudian Sayyidina Umar beritahu, okey kalau macam tu kita jumpa Rasulullah. Kita jumpa Sayyidina Umar lah. Orang Yahudi beritahu, kalau macam tu kita jumpa Sayyidina Umar. Kita minta keadilan kepada Sayyidina Umar. Datang mereka kepada Sayyidina Umar. Orang Yahudi cerita kepada Sayyidina Umar, kami dah bergaduh macam ni, kemudian kami mengadu kat Rasulullah. Rasulullah tak terima, Rasulullah benarkan kami. Tapi orang munafik tak terima. Kemudian Sayyidina Umar beritahu, akadzalika? Betul tak macam tu, wahai orang munafik? Ya, betul. Kalau betul, aku tunggu sekejap kat luar ni, aku tunggu sekejap, aku nak masuk rumah, aku nak ambil barang, kemudian aku keluar balik. Kemudian tunggu orang munafik dan orang Yahudi kat luar rumah. Sayyidina Umar masuk rumah, ambil pedang, keluar, tebas pada orang-orang munafik. Kemudian Sayyidina Umar beritahu, macam inilah aku memutuskan keputusan bagi orang-orang yang tidak menerima dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulullah. Tegasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam hadis ni beritahu, Sayyidina Umar juga mimpi. Tapi kalau dalam hadis lain beritahu, Sayyidina Abu Bakar juga mimpi. Abdullah bin Zaid mimpi, Sayyidina Umar mimpi, Abu Bakar juga mimpi. Ada hadis yang beritahu 10 orang mimpi. Tapi yang paling sahih adalah Abdullah bin Zaid mimpi, kemudian Sayyidina Umar juga mimpi. Itu yang paling sahih. Kemudian suatu ketika Sayyidina Bilal azan. Setelah Sayyidina Bilal azan, Sayyidina Bilal datang kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang baring. Sedang baring. Kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, as-salatu khairum minan naum. Waktu itu tak ada lagi as-salatu minan naum. Rasulullah tengah tidur, Rasulullah tengah baring, kemudian Sayyidina Bilal datang, ya Rasulullah, as-salatu khairum minan naum. Kemudian Rasulullah terjaga dari tidur. Rasulullah SAW beritahu, ma ahsana hadza, ij'alhu fi adzanika. Alangkah indahnya kalau kamu letakkan perkataan kamu tadi itu dalam azan subuh. Mula dari itulah ada as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh. Kemudian satu hadis lagi diceritakan oleh Sa'ad Al-Qaradi. Siapa Sa'ad Al-Qaradi? Sa'ad Al-Qaradi ini adalah
muadzin Masjid Quba. Masjid Quba. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Bilal tak mampu nak azan. Waktu itulah Sa'ad Al-Qaradhi menjadi pengganti Sayyidina Bilal. Sa'ad Al-Qaradhi menceritakan, dulu Rasulullah SAW pernah bagi tahu kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, kamu azanlah menggunakan kedua jari kamu masukkanlah ke dalam telinga. Sini. Ujung jari masukkan ke dalam telinga. Innahu arfa'u li sautik. Sesungguhnya suara kamu akan menjadi lebih kuat. Kemudian kata Imam Tibi, hikmah daripada suruhan Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan dua ujung jari letak dalam telinga ni kenapa? Kerana macam ni lah, macam ni. Kalau macam ni pelik sangat kan? Macam ni lah. Kerana apa? Kerana Imam Tibi bagi tahu seolah-olah kita ni seperti orang yang pekak. Bila kita pekak, kita tak dengar suara orang lain, kita dengar suara kita sahaja. Automatik kita akan menggunakan suara yang kuat. Dan kita tutup telinga kan, tak dengar suara orang lain, kita dengar suara kita. Kita usaha nak keluarkan suara kita sekeras mungkin, betul tak? Macam kita pakai earphone, kita dengar lagu, contoh dengar lagu kuat-kuat, dengar lagu kuat-kuat, itu sembang orang depan kita. Lepas tu orang depan kita tampau kita, sebab kita cakap kuat-kuat ni. Kita orang depan kita dekat lagi kita cakap dengan orang tu macam orang duduk sekilo lebih kita. Jadi itulah sedikit cara azan. Meletakkan kedua jari dalam telinga, kemudian melaungkan azan. Kemudian doa Nabi SAW, kenapa muadzin ini sangat beruntung? Muadzin ini sangat beruntung. Orang nak jadi muadzin sangat beruntung. Nabi SAW beritahu, andaikan para muadzin, andaikan orang mengetahui ganjaran orang jadi muadzin, andaikan orang mengetahui ganjaran orang duduk saf awal, maka dia akan datang, dia akan jadi muadzin, dia nak berebut jadi muadzin, dia akan berebut jadi duduk saf awal walaupun harus berundi. Rasulullah beritahu. Rasulullah pernah mendoakan kepada para muadzin, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin, ya Allah, Engkau berilah petunjuk kepada imam-imam. Sebab tu kalau jadi imam, niat, ya Allah, dengan sebab aku jadi imam ni, ya Allah, Kau jadikanlah aku ni, Kau selalulah letakkan hidayah dalam diriku. Selalulah kepada Allah Kau letakkan hidayah dalam diriku. Kalau kita tak ada hidayah daripada Allah, satu detik pun hancur. Waghfir lil muadzinin, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa muadzin, ya Allah. Kerana muadzin ini ada satu pegangan, ada satu amanah. Kerana Rasulullah SAW beritahu, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku bersumpah, andaikan aku bersumpah, aku akan tepati sumpahku. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, sangat mencintai orang yang menjaga bulan dan orang yang menjaga matahari. Siapa orang yang menjaga bulan dan orang yang menjaga matahari? Para muadzin. Orang dulu tak ada jam, nak azan tengok matahari, tengok bintang, tengok bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai para muadzin. Rasulullah SAW beritahu. Riwayatkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abu Hurairah? Kita siapa tak kenal Sayyidina Abu Hurairah? Kalau Sayyidina Abu Hurairah ini, kita buka kitab-kitab hadis, setiap muka kitab-kitab hadis akan dipenuhi dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita buka hadis Bukhari, setiap muka kita buka tu mesti ada Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ni orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, Nabi SAW menceritakan, Nabi SAW bersabda, Al-mu'adzinun yughfaru lahu mada sautihi. Para muadzin ini akan diampunkan dosa-dosa dia sejauh suara dia pergi. Kalau dulu tak ada mic, sekarang ada mic. Kita lakukan dengan sunnah Nabi SAW, menggunakan suara yang kuat. Contoh Abang Khabir azan kan, Jaharkah contohlah. Azan, kemudian suara pergi jauh. Mana? 1 kilo tak ada. Contoh 1 kilometer lah, contoh 1 kilometer. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan dosa kita sejauh 1 kilometer. La yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalahu. Tidaklah mendengar pohon-pohon, tanah-tanah, batu-batu, jin, manusia, rotobin wa yabisin, dan perkara-perkara yang basah dan perkara yang kering,
tidaklah mereka mendengar kecuali mereka akan menjadi saksi kepada kita di akhirat. Setiap perkara yang basah, setiap perkara yang kering, pohon-pohon, tanah, batu, jin, manusia, mereka dengar suara kita, mereka akan menjadi saksi kepada kita dekat akhirat. Ini muadzin. Semoga termasuk kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Kemudian ada satu riwayat bagi tahu, kalau kita muadzin, suara kita pergi sekilo contohnya, 1 kilometer, setiap daripada tempat kita azan sehingga 1 kilometer tu, andaikan ada dosa, Allah akan ampunkan dosa-dosa semuanya. Muadzin. Ada qil mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW beritahu, kita ni akan diampunkan dosa kita sekuat suara kita, seusaha kita. Seusaha kita. Kalau kita usaha banyak tu, kita nak kuatkan suara, banyak tu lah Allah akan ampunkan dosa kita. Para muadzin. Kemudian Rasulullah SAW ada hadis lagi beritahu dari Abi Hurairah juga, seperti tadi yang saya katakan, al-muadzzinun al-imam dhaminun, al-muadzinun mu'tamanun, Allahumma arsyidil a'immah wa ighfir lil muadzinin. Itu adalah riwayatnya Abu Hurairah juga. Inilah muadzin. Azan menggunakan suara yang kuat. Nak belajar taranum, satu benda yang kalau nak suara sedap. Kan suara sedap. Taranum ni apa? Mengindahkan suara, sama je maksudnya. Latih diri kita. Jangan rasa kita ni tak boleh nak buat. Semua boleh buat. Pengalaman saya mengajar orang taranum daripada kosong sampai dia jadi boleh. Sampai dia menang dalam peringkat kebangsaan. Aqil nama dia. Nak jadi muadzin, nak belajar ni bukan satu perkara yang susah. Lagi-lagi kita nak belajar satu perkara kebaikan. Tu'radu alayya a'malakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasulullah tentang amalan kita. Setiap amalan kita ni Rasulullah SAW nampak. Lepas tu kata guru saya, kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita kena tengok, kita kena fikir, Rasulullah lihat aku ni. Kalau Rasulullah lihat aku ni, agak-agak Rasulullah gembira tak buat perkara ni? Tak gembira, jangan buat. Kalau Rasulullah tengok aku buat benda ni, agak-agak Rasulullah suka tak? Suka aku buat. Tu'radu alayya a'malakum. Allah akan menunjukkan, Allah akan menampakkan kepada Rasulullah SAW tentang amalan umat dia. Kalau orang itu ada usaha nak belajar dari azan, nak belajar mengindahkan suara, takkanlah Rasulullah SAW tidak mendoakan kebaikan untuknya. Ada beberapa poin untuk kita nak belajar, untuk kita dapat satu perkara. Yang pertama, kita niat sungguh-sungguh nak belajar. Niat sungguh-sungguh. Innamal a'malu binniyat. Niat nak dapat itu Allah dulu. Satu perkara yang kita buat kebaikan, bohong kalau mula-mula tak datang takabur. Itu fitrah. Perkara yang kita buat mula-mula, contoh kita cuci tandas, ada datang perasaan, mesti orang tengok aku ni, mesti orang kata nak buat apa jadi benda tu. Itu fitrah. Betul, itu fitrah. Macam mana kita nak buang benda tu? Jangan tinggal perkara tersebut. Istiqamah lakukan, istiqamah buat. Kita doa, ya Allah, dengan asbab aku cuci tandas ni, Allah, kau buangkanlah sifat riak takabur dalam diriku. Lama-lama hilang. Macam tu juga kita nak belajar taranum, niat dapat ridha Allah. Suatu kisah, ada satu orang pergi Mekah. Ketika tawaf dia doa, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah, ya Allah. Matikanlah aku dalam husnul khatimah, ya Allah. Orang suka dia tanya, kenapa kau doa benda yang sama je? Banyak lagi doa boleh kita doa. Kemudian dia ceritakan, saudara-saudaraku, iaitu adik-beradik aku, ahli Quran. Abangku ahli Quran, muadzin, tapi meninggal dalam husnul khatimah. Ketika abang ni nak meninggal dunia, abang dia panggil adik dia, wahai adikku, kau ambil Quran, tolong ambil Quran. Adik dia gembira, abang dia ambil Quran. Abang aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah ni, abang aku ambil Quran. Abang dia ambil je Quran, abang dia kata kat adik dia, wahai adikku, kau bersaksi bahawa aku tidak akan percaya apa yang ada dalam Quran. Dia dalam husnul khatimah. Maka adik dia pelik, kenapa abang aku meninggal dalam husnul khatimah? Adik dia cek, rupanya abang dia ni seorang muadzin. Dulu muadzin tak ada mic, pergi tempat yang tinggi, azan. Ketika abang dia azan, kenapa abang dia jadi muadzin? Kerana abang dia mau
melihat betis-betis para wanita di bawah. Jadi mula-mula nak jadi muadzin, niat sungguh-sungguh dapat ridha Allah. Bila kita niat sungguh-sungguh dapat ridha Allah, kita akan ada usaha nak belajar. Sebab kita ada usaha nak belajar, kita syukur. Contoh, hari ni kita belajar, kita dengar lagu Mekah contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar setengah jam kita dengar, dapat satu je. Satu je dapat ini, Allahu Akbar je dapat. Itu pun tak betul lagi. Syukur dulu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah akan tambah. Syukur, jangan tinggalkan terus, jangan putus asa. Syukur dulu. Belajar terus kita akan dapat. Kemudian seterusnya, setelah niat sungguh-sungguh, usaha, syukur, kemudian kita doa. Kita doa. Nabi SAW ada ajarkan kepada kita satu doa apabila kita melihat kebaikan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, andaikan kita melihat kebaikan. Orang ada taranum ni kebaikan. Orang yang solat sedap ni kebaikan. Kan? Kita dengar orang azam Mekah, ya Allah kebaikan. Kita doa, ya Allah, di depanku ini ya Allah ada kebaikan ya Allah. Tapi aku tidak mampu nak buat kebaikan tersebut tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kebaikan ya Allah, bantulah aku untuk buat kebaikan tersebut. Imam Syarani beritahu, andaikan orang itu ingkar kepada kelebihan yang orang dapat, andaikan ada orang itu ingkar kepada kebaikan orang, dia tidak akan dapat kebaikan tersebut. Kita jangan ingkar. Kita jangan rasa macam alah dia azan tu nak nunjuk je tu. Kemudian yang terakhir, istiqamah, jangan putus asa. Perkara kebaikan yang kita buat mesti akan datang malas, itu fitrah. Likulli amalin sirah wa likulli siratin fitrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja wa man kana fatratuhu ila ghairi faqad halak. Setiap perkara kebaikan yang kita buat itu akan pasti datang waktu malas. Itu pasti. Kita belajar tak dapat, malas tak nak belajar. Itu fitrah. Wa likulli amalin sirah. Setiap perkara malas itu fitrah. Macam mana cara kita nak dapat perkara tersebut? Andaikan datang waktu malas, kita tak tinggalkan perkara tersebut, kita buat semampu kita. Kita belajar azan hari ini contoh 15 minit. Malas sangat kita belajar ni, banyak sangat kerja. Kita buat, kita mampu 5 minit, 5 minit je kita belajar. 5 minit saja kita belajar. Dia tak tinggalkan semua. Dia tak ada rasa macam malas lah, tinggalkan semua, tak ada. Dia buat sikit juga, belajar sikit juga. Faqad naja, dia akan berjaya. Tapi sebaliknya barang siapa yang dia datang waktu malas, dia tinggal terus kebaikan yang telah dia buat, faqad halak, maka dia akan hancur. Jadi inilah beberapa kelebihan, beberapa sejarah mengenai azan. Banyak lagi sebenarnya yang saya mau sampaikan mengenai selalu kesilapan-kesilapan yang orang buat ketika azan, tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita jumpa dekat luar, kita sembang-sembang lagi ke mengenai ke macam mana kan. InsyaAllah. Ya. Kalau teranum ni lagu ni kita boleh belajar sangat. Tapi kan nak memanjangkan nafas ada cara tu. Ya. Lepas azan ada lagi dalam 10 minit. Azan tu. Dah masuk lagi 40 saat. Azan dulu ya. Ustaz suara okey nak azan? Adik Ustaz boleh azan? Azan kat situ. Dia nak dengar hasil orang dari taradum ni, kita dengar apa habis. Hari-hari dah dengar. Hari-hari dah dengar. Adik Ustaz tu boleh? Abang. Abang Ustaz. Panggil abang Ustaz.